Halo guys, bersama saya lagi dalam Alright Napa Channel. Lagi satu suasana agak kecoh ya, walaupun tidak sekecoh kemarin. Tapi hari ini MP Langkawi yang seringkali menjadi ahli parlimen kontroversi. Kalau pada sidang sebelum ini beliau pernah membuat permohonan maaf ya secara terbuka apabila membuat kenyataan yang berbau lucah di dalam Dewan Rakyat. Ya, hari ini pula beliau menuduh kononnya ya kerajaan ini bias, kononnya Speaker Dewan Rakyat bias, ya, tidak menjaga perpaduan dalam Dewan Rakyat dan sebagainya. Sahabat semua, kalau benar tuduhan ini, ya kenapa kemarin yang sepatutnya ada usul untuk menggantung ahli parlimen daripada Tasik Gelugur, Wan Saiful Wan Janawi Bawah kerana membuat tuduhan fitnah terhadap yang di Pertuan Agung dan juga ya turut mengaitkan juga institusi diraja dan juga Perdana Menteri kita. Akhirnya ya beliau tidak dikenakan pergantungan. Kerana apa? Kerana inilah ya kerajaan yang begitu bertanggung jawab. Ya, seorang sudah minta maaf harus dikenakan ataupun usul itu telah pun ditarik balik. Tetapi berbeza pula dengan kenyataan daripada MP Langkawi ini. Beliau sendiri pernah memohon maaf dan tidak dikenakan denda dan sebagainya. Jadi sahabat semua, mari kita dengar soalan daripada ahli parlimen daripada Parti PAS ini. Yang saya sendiri pun agak bingung soalan dia ni, sekejap di parlimen, sekejap di luar dan sebagainya. Jadi mari kita tonton video ini sahabat-sahabat semua. Sebagai hab sukarelawan dan sebagainya. Sekian, terima kasih. Langkawi. Yang Bapak Menteri, saya membaca laporan Indeks Perpaduan Nasional ini dan saya melihat statistik yang dipakai agak bias kerana majoriti responden dalam kajian adalah wanita sebanyak 70.7%. Dan orang Melayu paling tinggi 70.7% juga, Cina hanya 17%, India 5.6%, beragama Islam 74%, Buddha 14.7%, Hindu 4.9%, Kristian 4.6%. Dan sekiranya angka-angka ini diambil, statistik ini diambil, saya rasa keputusan berhubung dengan perpaduan kita ini agak bias. Dan bila saya melihat kepada rumusan, dikatakan lelaki, ketua keluarga dan golongan remaja yang berumur di antara 15 hingga 20 tahun didapati lebih tinggi tahap perpaduan. Pencapaian ini adalah disebabkan oleh pendedahan dan pergaulan yang lebih luas di luar rumah berbanding golongan lain. Soalan. Sekejap, yang dipertua. Ringkaskan soalan, masa sudah tamat. Soalan saya, kalau statistik begini diambil untuk dibuat kajian, maka perpaduan, sebab itu kita lihat di dalam Dewan ini sekalipun perpaduan tidak dapat dilihat. Kerana keputusan-keputusan yang dibuat di dalam Dewan ini khususnya, minta maaf yang dipertua, adalah bias. Kita dapat melihat sendiri bagaimana isu-isu yang dibangkitkan berhubung dengan 3R di dalam Dewan ini. Tindakan tegas tidak diambil. Semalam berlaku dalam Dewan apabila beruas jelutong dan sebagainya berhubung dengan perkampungan warisan Kampung Baru Cina. Saya nak bertanya kepada Yang Berhormat Menteri, apakah seimbang keputusan-keputusan yang dibuat atau hukuman-hukuman yang dikenakan kepada mereka-mereka, individu, ahli politik, NGOs yang membangkitkan isu-isu berhubung dengan perpaduan yang menambah lagi. Kalau kita tengok di luar sana perpaduan, alhamdulillah, anak-anak saya tidak ada masalah dengan orang Cina, dengan orang India. Tapi di dalam Dewan ini sendiri kita melihat seolah-olah kita ada masalah. Terima kasih. Betul, ini betul. Terima kasih, Yang Ketua. Menteri, kita tu dia maksudkan dia. Kita dekat sini tak ada apa-apa. Speaker bila dia lama-lama boleh pula. Saya lama-lama sikit tak boleh. Terima kasih. Saya akan menjawab. Memang saya setuju dengan Perdana Menteri Retihan Yang Berhormat di mana
sampling yang dibuat pada masa 2022 adalah musim COVID masa itu. Maka pada tahun ini kita akan perluaskan lagi untuk mengambil banyak lagi sampel bagi 2025 supaya indeks yang kita dapati akan boleh menjurus ke kebenaran. Tapi ingin kita memperingati satu faktor besar yang membawa kepada skor ini adalah dari segi tabir urus dan pembangunan, dari segi ekonomi, dari segi politik, dari segi jenayah dan sebagainya. Dan kita di Kementerian Perpaduan ini memang semua program kita menjurus kepada perpaduan, dan sebab itu program kita adalah berbentuk program di lapangan, dan kesemua yang kita adakan dari segi agama dan sebagainya, dari segi rukun tetangga dan sebagainya, kita menjuruskan kepada dasar yang kita ada, ya, objektif yang kita ada yang telah disenaraikan di bawah kementerian ini yang dipasarkan kepada perlembagaan dan rukun negara, dan gitulah kegiatan kita sini. Tapi kalau Yang Berhormat mengatakan apakah tindakan yang kita dapat ambil di kementerian ini, kita di kerjaan kita mempunyai pelbagai akta atau asutan pun ada dan sebagainya. Tapi Kementerian Perpaduan ini kita adalah cuma secara untuk melihat dan mendedahkan. Sebab itu pada tahun yang lepas kita pun telah berhujah di Dewan ini yang saya terang-terang mengatakan bahawa perpaduan kita di sini faktor utama adalah politician. Ya, we are the politician that cause a lot of problem in this country. We have to admit that. Thank you. Ledang. Terima kasih Timbalan Ketua. Terima kasih Timbalan Menteri atas jawapan tadi itu. Saya setuju bahawa sebenarnya kita melihat antara faktor integrasi perpaduan yang penting adalah dari segi tanggungjawab ahli-ahli parlimen, ahli berhormat. Cara kita bertoleransi, cara kita berintegrasi itu amat penting. Jadi dalam soalan tambahan saya ini, saya nak rujuk sedikit kepada peranan keseluruhan kita dalam aspek perpaduan, khususnya apabila melalui tinjauan awam yang telah dilakukan oleh sebuah persatuan, iaitu Persatuan Pendidikan Diversity, Architects of Diversity. Mereka telah melaksanakan tinjauan awam dan mendapati bahawa antara keutamaan yang telah diberikan paling tinggi ialah kepada perpaduan negara. Daripada kalangan 2,000 orang yang menjawab soalan, 58% mengatakan perpaduan negara paling tinggi. Apabila diminta letakkan keutamaan untuk program khusus, terutamanya PLKN, mereka meletakkan perpaduan negara sebagai keutamaan tinggi. Jadi saya nak tanya dengan Hormat Menteri, terutamanya dalam hubungan di antara Kementerian Perpaduan dan juga PLKN sebagai salah satu faktor untuk kita memupuk perpaduan dan juga untuk kita memastikan ada toleransi perkauman, politik, agama, budaya. Apakah sikap perpaduan untuk menggunakan, memanfaatkan PLKN sebagai salah satu daripada platform utama? Terima kasih. Terima kasih Berhormat Tuan Ketua. Kita semua sedar bahawa PLKN 2.0 kedua akan diadakan pada tahun ini, dan dia bermula daripada peringkat tingkatan 4, dan kita di Kementerian Perpaduan telah pun melibatkan diri dari segi mesyuarat-mesyuarat yang telah diadakan oleh MINDEP, dan input kita kepada PLKN 2 ini adalah dari segi rukun negara, isu-isu perpaduan dari segi rukun negara dan sebagainya. Of course, banyak lagi komponen-komponen PLKN ini yang melibatkan kepentingan-kepentingan lain. Tapi kita di Kementerian Perpaduan ini memang sama-sama kami kira untuk melaksanakan modul-modul PLKN kedua ini yang akan dilaksanakan tahun ini dan tahun akan datang. Terima kasih. PLKN 3.0. Saya jemput Dato' Sri Syekh Muhammad Fuzi bin Syekh Ali Pekan. Terima kasih. Alright, so itu dia sahabat semua, isu berkaitan dengan perpaduan. Jadi apa yang saya katakan awal tadi sahabat semua, tuduhan yang dikemukakan oleh MP Langkawi yang suka sangat membuat provokasi menghasut ini. Katanya keputusan-keputusan yang dibuat
oleh speaker amatlah bias. Dia memberikan contoh Jelutung, siapa lagi kemarin ada kekecohan. Tapi sebenarnya itu kekecohan yang biasa. Yang paling luar biasa adalah kekecohan, tuduhan, fitnah daripada Wan Saiful Wan Janawibawa. Apabila secara terang-terangan membuat tuduhan, katanya ya ada yang mahu datang mendatangi kepada beliau untuk menawarkan 1.7 ya untuk menyokong Perdana Menteri. Lepas tu kononnya kalau sokong Perdana Menteri, pendakwaan berkaitan rasuah Wan Janawibawa akan ditamatkan. Jadi sahabat semua, kalau katanya speaker hari ini adalah speaker yang bias, saya setuju ya kalau dia katakan speaker ini bias. Sebab kenapa saya katakan dia speaker ini bias? Kerana kemarin kenapa MP daripada Tasik Gelugur ini tidak dikenakan tindakan yang tegas ya selepas beliau mengaitkan institusi diraja dan membuat tuduhan kepada Perdana Menteri. Sepatutnya usul untuk menggantung beliau itu diteruskan. Gantung 6 bulan, jangan bagi belas kasihan. Walaupun dia sudah meminta maaf, memohon ampun. Tapi kenapa begitu bias speaker yang ada hari ini sehingga tidak menggantung meneruskan usul yang dibuat oleh Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Zahid Hamidi. Jadi saya setuju speaker hari ini bias kerana tidak menggantung ahli parlimen Tasik Gelugur yang biadab, yang membuat tuduhan melampau secara terang-terangan di dalam Dewan Rakyat. Itu pandangan saya sahabat semua. Bagaimana pula dengan Anda? Anda setuju atau tidak? Anda boleh berikan komen dalam ruangan komen. Terima kasih. Izinkan saya untuk mengundurkan diri. Dan seperti biasa, peribahasa mengatakan, tapapun kangkap 2 ton keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tubuk dada, tanya selera. Sekian saja daripada Alright Nampak Channel. Saya kita berjumpa lagi. Bye-bye.